Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya ada dua kisah seram. Kisah pertama adalah tentang hantu La Llorona dan kisah kedua adalah kisah pesakit hantu. Kisah La Llorona ni berlaku di negara Mexico pada zaman penjajah sekitar tahun 1950 hingga tahun 1969. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan perkara ni berlaku pada tempat dan waktu yang berbeza. La Llorona ni dikenali sebab dia adalah satu jelmaan hantu wanita yang suka menangis di tepi sungai. Dia akan berjalan-jalan tepi sungai mencari anak-anaknya yang dah mati. Dan kalau dia terjumpa kanak-kanak yang bermain pada waktu malam, dia akan colik, dia akan tangkap kanak-kanak tu dan dia akan bunuh kanak-kanak tu dengan cara melemaskannya dalam air sungai. Jelmaan La Llorona ni dikatakan berpakaian gaun putih dan akan berkeliaran di kawasan tepi sungai sambil menangis. Dikatakan siapa-siapa yang mendengar suara tangisan La Llorona ni akan menerima nasib yang buruk. Menurut mitos, La Llorona ni asalnya adalah seorang wanita yang sangat cantik bernama Maria. Maria ni mempunyai tubuh yang tinggi dan kurus dan mempunyai rambut panjang yang cantik berwarna hitam. Maria dilahirkan dalam keluarga yang sangat miskin. Jadi daripada kecil lagi, Maria ni bercita-cita nak keluar daripada kemiskinan tu dengan cara berkahwin dengan lelaki yang kaya. Daripada Maria ni kecil sampailah dia dewasa, ramai lelaki yang cuba mengorat dan melamar dia, tapi semuanya dia tolak sebab tak ada yang kaya, tak ada di antara lelaki tu yang kaya. Tapi semua tu berubah bila dia jumpa seorang lelaki ni bernama Armando. Armando ni adalah seorang lelaki yang kaya, kacak dan terkenal. Jadi bila dia orang ni berjumpa, memang masing-masing terus terpikat lah. Armando suka dekat Maria dan Maria pun suka dekat Armando. Dipendekkan cerita, dia orang ni bercinta dan berkahwin. Lepas dia orang kahwin, dia orang hidup bahagialah. Duit banyak. Lepas tu tinggal di rumah yang mewah, rumah yang besar, dan dia orang dikurniakan 2 orang anak lelaki. Tapi kebahagiaan dia orang ni tak bertahan lama. Armando makin lama makin berubah. Armando ni lama-lama dia dah tak bagi perhatian kepada isteri dia, si Maria ni. Dan dia selalu tak ada di rumah, katanya bekerja. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan tak balik ke rumah. Kalau dia balik pun, dia just nak jenguk anak je, nak jumpa dengan anak. Yang si Maria ni dia langsung tak peduli. Jadi kebanyakan hari dihabiskan dengan anak-anak je si Maria ni. Dan makin anak lelaki dia 2 orang ni besar, mukanya makin sama dengan Armando. Jadi sedikit sebanyak Maria ni ada rasa benci bila tengok anak-anak dia. Tak lama lepas tu adalah satu kabar angin ni yang mengatakan Armando akan berkahwin dengan perempuan lain, perempuan yang kaya dan berstatus tinggi. Pada satu petang ni, Maria bawa 2 orang anak lelaki dia berjalan-jalan di tepi sungai. Pada masa itulah, kebetulan suami Maria ni, si Armando ni, lalu di tepi sungai tu menaiki kereta kuda. Dan pada masa tu, Maria tengok ada seorang wanita cantik duduk bersebelahan dengan Armando dalam kereta kuda tu. Masa Armando berhenti tu, Armando ni bercakaplah dengan 2 orang anak lelaki dia. Maria ada dekat situ tapi dia langsung tak tegur Maria. Lepas dia selesai bercakap dengan anak-anak dia tu, dia pun sambung perjalanan menaiki kereta kuda tu. Sikit pun tak berpaling ke belakang dan tak pandang langsung dekat Maria. Lepas saja dilayan macam tu, Maria ni berasa marah. Yelah, siapa tak marah kan? Dah lah datang dengan perempuan lain. Lepas tu langsung tak tegur dia. Anak-anak ni pandai pula tegur, bercakap. Tapi dengan Maria ni langsung tak tegur, tak bercakap. Siapa tak marah kan kena layan macam tu? Jadi Maria masa tu dalam keadaan marah, dia berpaling dan tengok kepada 2 orang anak lelaki dia. Bila dia tengok 2 orang anak lelaki dia ni, tadi okey je, tapi bila dalam keadaan marah ni, dia tengok dia rasa marah. Sebab 2 orang anak lelaki dia ni, muka sama macam Armando. Jadi masa tu, tanpa berfikir panjang, dia tolak kedua-dua anak dia ni masuk dalam sungai. Masa tu kedua-dua anak dia terkapai-kapai dalam sungai tu dan dibawa arus yang deras. Sekelip mata je anak-anak dia ni hilang daripada pandangan. Bila anak-anak dia dah hilang daripada pandangan, barulah Maria ni sedar apa yang dia buat. Dia mula rasa bersalah. Tadi masa dia tolak anak-anak dia tak dapat berfikir dengan betul sebab dia dikuasai dengan perasaan marah. Bila dia dah sedar tu, dia mulalah berlari
di sepanjang tebing sungai tu menjerit-jerit panggil anak dia sambil menangis-nangis. Dia berlari dan cuba nak selamatkan anak-anak dia, tapi dah terlambat. Maria ni menangis dan menjerit tak henti-henti. Berjalan di sepanjang sungai memanggil-manggil nama anak dia. Dah berhari-hari dia tak balik ke rumah. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak tidur. Dia berjalan di sepanjang sungai tu tak tahu berapa hari dah. Lama-kelamaan gaun putih yang dia pakai dah kotor, dah koyak. Dan dia pun bertambah kurus. Dia dah kurus tapi bertambah kurus. Kalau kita dapat tengok keadaan dia pada masa tu, tak ubah macam rangka manusia yang sedang berjalan. Tak lama lepas tu, akhirnya Maria pun matilah di tebing sungai. Lepas Maria ni mati, penduduk setempat mula mendengar suara tangisan perempuan daripada arah sungai. Ada juga yang kata pernah ternampak kelibat seorang wanita yang tinggi dan kurus berkeliaran di kawasan tebing sungai. Kadang-kadang dia orang nampak wanita tu melintas daripada satu pokok ke satu pokok. Kadang-kadang dia orang nampak jelmaan wanita yang sama sedang terapung di atas arus air sungai itu dengan keadaan memakai gaun yang panjang dan terbentang di atas air. Ada juga yang cakap pernah nampak jelmaan wanita yang sama berjalan-jalan di tebing sungai sambil menangis-nangis memanggil nama anak-anaknya. Penduduk setempat bagi nama gelaran dekat jelmaan wanita tu. Dia tak bagi nama Maria, tapi dia orang panggil benda tu La Llorona, yang bermaksud wanita yang menangis. Jadi golongan ibu bapa ni bagilah amaran dekat anak masing-masing supaya tak keluar rumah pada waktu malam, tak bermain di luar pada waktu malam. Sebab katanya dia orang ni risau La Llorona tu akan colik anak-anak dia orang dan bawa ke sungai, kemudian bunuh dengan cara lemaskan anak-anak dia. Lama-kelamaan kisah La Llorona ni tersebar ke merata tempat. Ramai yang kata La Llorona ni dah berjalan di banyak sungai. Bukan saja sungai yang tempat anak-anak dia mati tu dulu. Dia dah berjalan ke sungai-sungai yang lain berentas negara. Kisah kedua ni berlaku di sebuah hospital swasta di Buenos Aires, Argentina. Ada satu video rakaman CCTV yang menunjukkan seorang pengawal keselamatan ni menyambut dan berbual dengan seorang pesakit yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Semasa ditemu bual, pengawal tu menceritakan apa sebenarnya yang dia alami pada malam tu. Pada 11 November 2022, jam 3.36 pagi, pengawal tu macam biasa, dia duduk di stesen dia lah, di meja dia, di kawasan depan, di lobi. Pada masa tu pengawal tu cakap, dia nampak ada seorang wanita tua memakai pakaian pesakit sedang masuk menuju ke dalam lobi. Wanita tua tu masuk melalui pintu utama, pintu sliding door. Dan pengawal tu segera bangun daripada kursi dan pergi menuju ke arah wanita tua tu. Jadi pengawal tu dia berbual lah dengan wanita tua tu. Tanya pergi ke mana kan. Sebab dah pukul 3 pagi lebih, ada pesakit yang keluar. Jadi dia tanyalah pergi ke mana. Macam tu lah berbual. Masa tu pengawal tu nampak wanita tua tu dalam keadaan yang sangat lemah. Jadi dia pun nak pergi ambil lah wheelchair. Dia cakap tunggu sini sekejap makcik, saya ambil wheelchair. Nanti makcik duduk, saya tolak masuk ke dalam. Lepas tu makcik tua tu, wanita tua tu menolak. Dia cakap tak apalah, saya berjalan kaki saja masuk. Masa tu pengawal tu ambil maklumat pasal pesakit wanita tua tu. Dia ambil nama, dia ambil nombor bilik, maklumat-maklumat macam tu lah. Kemudian dia benarkanlah wanita tua tu masuk. Tak lama lepas tu pengawal tu call tingkat 9 tu, bilik 915. Call apa tu, jururawat lah. Jadi adalah seorang jururawat bertugas ni menjawab panggilan telefon tu. Pengawal tu telefon sebab dia nak pastikan wanita tua tu selamat sampai dekat bilik 915. Jadi dia tanyalah, dekat bilik 915 ada tak seorang wanita tua ni masuk tadi, lebih kurang pukul 3 lebih. Jadi jururawat tu pergilah periksa dekat bilik 915 tu. Tapi bila dia tengok bilik 915 tu kosong. Jadi dia pun bagi tahulah pengawal tu, bilik 915 tak ada orang. Lepas tu dia mintalah maklumat pasal pesakit apa wanita tua yang pengawal tu cakap. Jadi pengawal ni bagi tahulah. Jadi jururawat ni check lah dalam sistem hospital. Bila dia check, memang ada rekod pasal pesakit tu, tapi dia agak terkejut sebab pesakit yang menggunakan nama tu dah meninggal sehari sebelum. Memang betul dia dirawat di bilik 915, tapi dia dah meninggal sehari sebelum. Jadi tak mungkin wanita tu yang masuk tadi. Jadi bila pengawal ni dengar jururawat tu cakap macam tu,
Dia pun pergilah ke bilik rakaman CCTV. Dia pun undur balik, dia rewind balik sampai pukul 3.36. Bila dia tengok dengan mata kepala dia sendiri. Dekat sliding door tu memang terbuka. Sliding door tu betul-betul terbuka, tapi tak ada siapa-siapa pun masuk. Dan dia sendiri boleh tengok diri dia ni berjalan, bangun daripada kursi, berjalan ke arah sliding door tu dan bercakap seorang diri. Seolah-olah bercakap dengan seseorang, tapi dalam rakaman tu dia bercakap seorang diri. Jadi memang betul wanita tua yang dia bersembang tadi tu bukan manusia, tapi adalah satu makhluk yang menyerupai seorang pesakit yang dah meninggal sehari sebelum. Tapi pihak hospital berpendapat yang perkara tu hanyalah rekaan pengawal tu sendiri. Dan katanya pihak hospital ni, sliding door tu memang dah rosak, jadi memang selalu terbuka dan tertutup dengan sendiri. Dan dia orang cakap pengawal tu ambil kesempatan kerosakan sliding door tu dan reka cerita ni. Setakat tu sajalah video saya pada kali ni. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.